Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Topik kali ini menarik. Okey, ini kita nak bercakap berkaitan dengan orang kata sakit mental, gila. Tapi betulkah gila ni betul-betul gila ataupun disebabkan oleh buatan orang, kena bomoh dan sebagainya? Kerana apa? Itu adalah stigma yang melekat di kalangan masyarakat kita. Nampak je sakit mental sikit, oh ini kena buatan orang ni. Ya, kena bomoh dan sebagainya kan. Dari sudut sains, dia ada penjelasan sebenarnya kenapa seseorang individu itu berkelakuan seperti itu, berhalusinasi seperti itu. Kita bukan nak menolak 100% berkenaan dengan kewujudan makhluk-makhluk halus ini, tapi kita nak berikan kesedaran kepada anda bagaimana sebenarnya dari sudut sains sakit mental ataupun yang lebih dipanggil sebagai skizofrenia ini boleh memberikan kesan terhadap kehidupan seharian anda. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu untuk bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Dr. Aida Sharinas Ahmad Adlan selaku Pensyarah Kanan dan Pakar Sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Dr. Aida, Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, skizo ni bolehkah kita samakan dia dengan definisi nyanyuk dan sebagainya? Apa term-term yang kita boleh mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan skizofrenia ni? Okey, skizofrenia ni adalah sejenis gangguan dan kecelaruan mental. Dia akan mengganggu bukan sekadar pemikiran tapi juga behavior dan juga emosi. Jadi dan ini mengganggu fungsi mereka sehari-harian. Jadi disebabkan gangguan inilah yang kita kategorikan sebagai penyakit skizofrenia. Berbeza dengan penyakit nyanyuk atau demensia, dia merupakan hilang ingatan secara berperingkat. Jadi tak sama langsunglah dengan skizofrenia. So simptom skizofrenia ni melibatkan halusinasi, delusi, gangguan dari segi percakapan dan fikiran dan juga negative symptoms. So kalau halusinasi tu dia mempunyai gangguan dari segi perspektif. Jadi dia rasa dia dengar benda tapi sebenarnya tak ada. Bila tengok ke sekeliling tak ada. Jadi hanya dia seorang je yang dengar. Dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Jadi dia percaya itu adalah realiti dia. Okay, yang itu halusinasi lah. Kalau dari segi delusi adalah kepercayaan yang tak benar. Jadi dia bersungguh-sungguh percaya yang ada orang cuba nak berbuat sesuatu yang jahat pada dia. Itu yang common lah. Ataupun dia rasa orang bila berjalan tu orang yang bercakap tu bercakap buruk tentang dia. Itu kita panggil delusion of reference. Kadang-kadang bila dia tengok TV atau dia dengar radio, dia berasakan ada message-message tertentu yang dihantar kepada dia. Ini kita panggil delusi. Okay? Dan gangguan dari segi percakapan dan fikiran, dia ada kecelaruan di situ. Jadi bila kita sebagai orang luar, kita dengar apa yang dia cakap ni tak masuk akal. Okay? Dan yang terakhir adalah negative symptoms. Kadang-kadang benda yang kita semua ada macam motivasi, keinginan untuk berhubungan orang, dia orang hilang semua tu. Jadi masyarakat akan nampak mereka macam malas. Macam tak ada motivasi. Apa faktor yang menyebabkan seseorang itu bermulanya simptom-simptom yang doktor sebutkan tadi? Kalau kita cakap dari segi punca, sampai sekarang kita tak dapat kenal pasti satu punca lah. Tapi ada beberapa faktor vulnerable yang mungkin ada. Yang paling nyata adalah faktor genetik. Jadi seseorang yang mempunyai faktor vulnerable untuk genetik, dia berkecenderungan lagi tinggi untuk dapat daripada normal population. Kalau normal population ni dalam 1% ada kebarangkalian dia dapat skizofrenia. Tapi ada benda-benda lain yang boleh menyebabkan episod pertama seseorang pesakit skizofrenia tu muncul lah. Contohnya kalau dia ambil dadah. So dia ada faktor vulnerable tu. Jadi bila dia ambil dadah, lagi cepat skizofrenia dia akan muncul lah. Okay? Kalau dia ada stres, maksudnya dia dah ada faktor vulnerable tu, tapi bila dia stres, nanti simptom-simptom delusi halusinasi itu boleh muncul. Adakah simptom itu boleh bergabung ataupun dia berasingan? Boleh bergabung. Boleh bergabung. Jadi boleh ada 2-3 simptom dalam satu individu yang yang mengidap skizofrenia. Ya, dia boleh ada halusinasi, delusi dan pada waktu yang sama dia menggunakan dadah juga. Boleh. Okey, adakah mereka ini mempunyai kesedaran bahawa mereka ada penyakit lah kita panggil penyakit mental skizofrenia ni? Selalunya pada fasa pertama tu, mereka tak faham apa yang berlaku dalam diri mereka. Kita panggil ni prodromal stage lah. Jadi dia tak faham apa yang berlaku tapi dia tahu sesuatu yang tidak kena dengan diri dia. Dan waktu tu orang mungkin akan nampak perubahan dari segi kelakuan, percakapan semua. Bila dia dah dapat halusinasi tu dan delusi, kita panggil psikosis ya. Pada dia benda tu dah betul. Tapi orang lain tak nampak experience tu. Jadi waktu ni lah yang
agak sukar. Dia tak sedar yang dia punya pengalaman tu lain dari orang lain. Jadi rawatannya bagaimana yang akan diberikan oleh pakar-pakar psikiatri? So selalunya rawatan kita akan dapatkan dulu history lah, sejarah pesakit tu secara terperinci. Jadi kita dapatkan daripada bukan pesakit saja, tapi kita kena guna pakai maklumat daripada family members jugalah. Sebab kalau kita dengar dari dia je, kita tak akan dapat gambaran sebenar. Ya. Okay? Lepas tu kita akan buat physical examination, kita kena periksa masalah simptom yang dia hadapi itu bukan dari segi penyakit lain. Contohnya kalau macam dia ada penyakit SLE ke, dia ada makan ubat. Kadang-kadang ubat tu boleh menyebabkan mood dia berubah-ubah. So kita tak nak terus diagnose yang dia ada penyakit mental. Kita kena rule out dulu penyakit medical yang lain. Lepas tu kita kena buatkan mental state examination, kita kena periksa keadaan mental pesakit tersebut. Apabila semua ni dijalankan dan kita telah lakukan investigation ataupun penyelidikan makmal yang sesuai, baru kita boleh cakaplah, okey, ini adalah disebabkan penyakit mental. Jadi kalau seseorang ada skizofrenia, rawatan yang pertama kita kena bagi antipsikotik. So dia psikotik, kita akan bagi dia ubat antipsikotik. Jadi ubat ni membantu dari segi kestabilan neurotransmitter dalam otak. Terutamanya dopamin lah. Jadi kita nampak bila dia orang dapatkan rawatan, penyakit itu boleh dikawal, boleh di-manage dengan lebih baik. Adakah ia boleh dirawat sepenuhnya? Okey. Dalam erti kata medical, jarang sekali penyakit dapat dirawat sepenuhnya, kan? Contohnya macam kencing manis. Kalau dah ada penyakit tu, dia akan adalah, tapi kita hanya boleh kawal. Sama juga macam skizofrenia, kita boleh kawal. Tapi kalau kita tak makan ubat, dia boleh relapse, datang balik penyakit tu. Okey. Bagaimana statistik di Malaysia berkenaan dengan kesedaran orang ramai tentang penyakit skizo ni? Saya rasa untuk bagi statistik kesedaran saya tak begitu pasti, tapi kalau saya nampak dia lebih baik sekarang berbanding dengan dulu. Sebab awareness tentang mental illness ni semakin baik. Sebab topik kita ni jangan malu kan mengaku sakit mental. Sebab sakit mental ni sampai sekarang walaupun ada kesedaran, tapi stigma tu masih lagi berlega-lega di dalam komuniti, dalam masyarakat kan. Yep. Jadi bagaimana pada pandangan doktor sendiri, kita bukan saja nak merawat pesakit tu yang ada penyakit mental, nak kena rawat juga masyarakat ni supaya stigma ni betul kan tentang sakit mental ni, apa peranan yang dimainkan oleh pihak doktor, pihak KKM. Okey. So kalau kita boleh anggap penyakit skizofrenia ni sebagai penyakit medikal yang lain, itu saja dapat mengurangkan stigma. So saya bagi contohlah, kalau seseorang tu didiagnose dapat kanser, masyarakat akan menjadi sangat empati, sangat simpatetik, okay, dan cuba menghulurkan bantuan dalam apa segi. Kenapa kita tak boleh buat benda yang sama dengan pesakit skizofrenia? Sebab mereka tak minta dapat penyakit ni. Kita dapat, nak buat macam mana? So kita kena kawal dengan cara yang terbaik lah. So anggap dahulu yang penyakit skizofrenia ni sebagai salah satu penyakit medikal lain, insya-Allah stigma tu akan kurang lah. Dan juga kepercayaan masyarakat kita yang masih mengamalkan kepercayaan tradisional ini. Yeah. Mungkin sekarang kesedaran tentang pesakit mental ini sudah pun makin bagus di kalangan kita, tapi masih lagi yang ada, kalau nampak sikit orang tu dalam erti kata, dalam bahasa mudah, gila, terus bawa pergi jumpa bomoh dan sebagainya kerana percaya ini kena buatan orang. Perspektif doktor bagaimana? Saya boleh faham kenapa ahli keluarga mungkin cenderung untuk percaya ini buatan orang. Sebab ada juga overlap ya antara simptom-simptom sihir ke buatan orang dan juga simptom skizofrenia. Okay. Dan saya berpendapat kita patut berusaha dalam berbagai cara. Kalau rasa yang ini adalah penyakit sihir ataupun ada buatan orang, nak dapatkan rawatan, teruskan. Tapi kalau rawatan tu tak menunjukkan kebaikan, apa kata beri peluang ubat-ubat medikal untuk dicuba. Sebab dari segi medikal memang ada penjelasan kenapa pesakit tu berkelakuan sebegitu. Yelah, sebab bila cakap berkenaan dengan skizo ni, kadang-kadang itulah puncanya, tak nak malu nak mengaku, dia bawa pergi ke perubatan senyap-senyap kan. Adakah akan mengganggu prosedur untuk rawatan medikal ni sekiranya pesakit tersebut mendapatkan rawatan secara tradisional terlebih dahulu? Okey. Melalui pengalaman saya sendirilah, memang ada pesakit yang akan pergi jumpa bomoh lah. Okey, dia pergi jumpa bomoh dulu.
kemudian bomoh yang suruh datang jumpa kami. Maksudnya itu dia dah rasa okey ini bukan gangguan orang lah, itu alhamdulillah. Tapi kalau dia orang jumpa bomoh dan bomoh suruh berhentikan rawatan kami, yang itu saya tak begitu setuju. Sebab kalau ia adalah sebenarnya skizofrenia tapi tak dapatkan rawatan awal, halusinasi delusi itu akan jadi lagi teruk. Yang ini yang boleh digambarkan dengan kelakuan yang lebih tak dapat dikawal lah, macam mengganas, nak membunuh ke, atau sebab dia terlalu diganggu oleh psikosis tu. Seawal umur berapa skizo ni boleh menyerang? Kalau dalam lelaki, dia lebih awal. Dalam umur 15 ke 19 tahun. 15 tahun? Boleh. Kalau perempuan, dia lambat sikit. Dia dalam 20 ke 25. Tapi ada juga kita panggil late onset skizofrenia. Maksudnya dia okey, dah umur 40 tahun ke atas, baru simptom tu pertama muncul. Ada juga. Okey, baik. Itulah kita nak berikan kesedaran kepada anda semua dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan penyakit skizofrenia ini, merupakan salah satu penyakit mental. Sedikit nasihat yang doktor boleh sampaikan untuk penonton Saat Pagi Malaysia berkenaan dengan sakit mental ini, dan juga mungkin nasihat ataupun tip untuk mereka yang sedang menonton sekarang ini. Sekiranya anda sendiri yang mempunyai skizofrenia, diharap bersabar sebab saya tahu penyakit ini sangat mencabar, ya. Tetapi kita ada rawatan. Jadi jangan berputus asa, berikan peluang untuk diri anda mendapatkan rawatan. Bagi keluarga pula, ini adalah dugaan yang besar sebab kelakuan yang tu boleh mencabar. Yes. Jadi jangan stigmatisekan ahli keluarga yang mempunyai skizofrenia. Dapatkan rawatan, memang memerlukan kerjasama antara keluarga. Kita masyarakat Asia ni hubungan kekeluargaan sangat bagus berbanding dengan masyarakat Western. Apa kata kita gunakan kekuatan kekeluargaan ni untuk membantu pesakit skizofrenia? Okay. Bayangkan jaga orang yang sakit terlantar pun susah. Ini kan menjagakan orang yang dia berada di dunia lain dengan perangai dia sendiri, kan memang banyak sebenarnya dugaan untuk ahli keluarga. Jadi tepatlah nasihat yang disampaikan oleh doktor itu untuk bersabar tu, cakap tu mudahlah kan, tapi orang yang lalui tu yang merasainya itu je yang kita mampu nak ungkapkan pun perlu bersabarlah. At the end of the day kan. Terima kasih Dr. Aidam sebentar hari ini. Sama-sama. Terima kasih menjemput saya.